Assalamualaikum, nama saya Salma Husna binti Ahmad Mahizan. Nombor matrik saya adalah A19A0820. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afika Atira binti Nazir. Nombor matrik saya A19A0490. Bismillahirrahmanirrahim. Pengenalan. Analisa kajian kes yang telah kami kaji adalah daripada artikel yang ditulis oleh Nurul Izzah Baharudin dan juga Nurul Izzah Muhammad Said, iaitu artikel Masalah dan Kaedah Penyelesaian Pewarisan Harta Pusaka Mu'alaf di Malaysia. Isu utama di dalam artikel ini adalah mengenai bagaimanakah cara untuk menyelesaikan harta pusaka mu'alaf di Malaysia. Di dalam artikel tersebut, kajian kes kami telah mendapati terdapat 3 konflik yang ada. Yang pertama adalah petisyen pembubaran perkahwinan terdahulu. Yang kedua adalah tuntutan harta dari waris bukan beragama Islam. Dan yang terakhir adalah kelangsungan nafkah keluarga bekas suami dan isteri. Ketiga-tiga konflik tersebut mempunyai kes mereka tersendiri dan kami telah menguraikan setiap konflik itu dengan satu contoh kes yang pernah berlaku di Malaysia. Sebelum itu, saya ingin berkongsi dengan anda apakah itu yang dimaksudkan dengan harta pusaka dan juga mu'alaf. Harta pusaka ialah harta peninggalan si mati selepas kematiannya. Ataupun maksud harta pusaka menurut Kamus Dewan dari segi syarak ialah harta warisan atau dipanggil miras, ialah harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia yang diperoleh secara halal yang telah menjadi hak mutlak ahli warisnya untuk diagihkan di kalangan mereka yang berhak. Seterusnya, apa itu mu'alaf? Mu'alaf dari segi lafaz dan kalimah yang terdapat dalam Al-Quran ialah mu'alafah qulubuhum. Lafaz dan kalimah tersebut membawa kepada 3 maksud. Yang pertama adalah golongan yang baru sahaja memeluk Islam dan perlu dikuatkan keislaman mereka. Yang kedua adalah golongan yang belum memeluk Islam ataupun golongan yang bukan Islam tetapi dijinakkan hati mereka untuk cenderung kepada agama Islam. Dan yang terakhir adalah golongan bukan Islam yang dijauhkan kejahatan mereka terhadap orang Islam. Itu adalah dimaksudkan dengan mu'alaf. Kembali kepada isu utama kita iaitu kaedah penyelesaian harta pusaka mu'alaf di Malaysia. Konflik pertama adalah petisyen pembubaran perkahwinan terdahulu berdasarkan kes Eswari 1990. Eswari merupakan seorang Hindu dan isteri kepada Viswalingam adalah Kiponya. Kemudian suaminya memeluk Islam dan meninggal dunia. Lalu Eswari memohon kepada Mahkamah Tinggi untuk mewarisi wang pencen suaminya, namun mempunyai sedikit masalah apabila mereka tiada bukti pembubaran perkahwinan mereka yang terdahulu. Kemudian kes ini diselesaikan dengan mengikut fatwa Wilayah Persekutuan 1990 bahawa Eswari tidak berhak untuk memiliki ataupun mewarisi wang pencen tersebut, wang pencen suaminya, kerana wang pencen termasuk di dalam harta pusaka. Konflik seterusnya adalah tuntutan harta daripada waris bukan beragama Islam berdasarkan kes Retimah 1941. Retimah merupakan seorang yang berbangsa Jepun dan telah memeluk Islam dan berkahwin dengan seorang lelaki Islam iaitu Haji Hassan. Kes berlaku apabila Retimah meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta dan warisnya iaitu saudara lelakinya atau ibunya menuntut harta peninggalannya. Namun warisnya bukan beragama Islam dan warisnya tidak berhak untuk memiliki harta pusakanya kerana yang arif ketika itu Hakim Gordon Smith daripada Mahkamah Tinggi Sivil Pahang telah memutuskan cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mengikuti undang-undang Islam sebagai undang-undang yang terpakai dalam kes ini. Hakim merujuk kes ini mengikuti mazhab Syafi'i, iaitu mazhab yang diamalkan di Malaysia. Maka saudara bukan Islam Retimah tidak berhak untuk memiliki harta peninggalannya. Konflik yang terakhir ialah konflik mengenai kelangsungan nafkah keluarga bekas suami isteri berdasarkan kes
Tan Sung Moi dan juga Tu Mue Kip, di mana Tan Sung Moi dan Tu Mue Kip mereka berkahwin mengikut adat Cina. Kemudian pada tahun 1989, Tan Sung Moi membuat petisyen perceraian. Selepas mereka bercerai, Tu Mue Kip memeluk Islam dan Tan Sung Moi membuat permohonan fail, iaitu satu fail permohonan mengenai untuk memohon relief, iaitu nafkah ataupun aset daripada perkahwinan mereka. Merujuk daripada fakta kes tersebut, Tan Sung Moi berhak untuk mendapatkan aset daripada perkahwinan mereka yang terdahulu, kerana ketika mereka bercerai, mereka berdua merupakan bukan beragama Islam. Kenapa dan mengapa berlakunya isu-isu tersebut? Isu-isu tersebut berlaku kerana kesan daripada pemulakan Islam mu'alaf itu sendiri. Seterusnya, hasil daripada statistik kajian kes kami ini, kami dapati terdapat ramai mu'alaf yang tidak memahami ataupun tidak mengetahui tentang ilmu faraid ataupun harta pusaka. Sekiranya mereka didedahkan dengan ilmu faraid ataupun harta pusaka, mereka boleh menggunakan beberapa cara untuk menyelesaikan masalah mereka, iaitu mereka boleh menggunakan hibah ataupun wasiat untuk diberikan kepada waris mereka yang bukan beragama Islam pada masa akan datang. Seterusnya, saya akan menerangkan inisiatif penyelesaian yang telah dikemukakan. Inisiatif penyelesaian yang pertama ialah dengan menggunakan hibah. Mu'alaf tersebut boleh menggunakan hibah untuk memberi harta mereka kepada ahli keluarga mereka. Hibah tersebut perlu diberi sebelum kematiannya. Hibah tersebut boleh diberi dalam bentuk hadiah seperti rumah, kereta, wang dan macam-macam lagi. Inisiatif yang kedua ialah wasiat. Mu'alaf tersebut boleh menulis wasiat untuk memberikan harta tersebut kepada ahli keluarga mereka. Wasiat perlu ditulis sebelum kematiannya. Wasiat tersebut boleh ditukar dan ditulis semula seberapa banyak yang mereka mahukan sehinggalah tiba hari kematiannya. Dengan wasiat tersebut, para mu'alaf tersebut dapat memberi harta mereka kepada ahli keluarga mereka. Wasiat juga bukan sahaja boleh diberi kepada ahli keluarga, malah boleh diberi kepada orang luar seperti anak angkat dan sebagainya. Inisiatif penyelesaian yang ketiga ialah amanah raya. Mereka boleh pergi ke amanah raya untuk mendapat nasihat tentang pembahagian harta tersebut, kerana amanah raya menyelesaikan masalah-masalah seperti wasiat, amanah, pusaka dan sebagainya. Seterusnya, inisiatif penyelesaian yang keempat ialah dengan menggunakan Baitul Mal. Mereka boleh pergi ke Baitul Mal untuk meminta bantuan duit seperti zakat atau sebaliknya. Mereka juga boleh pergi ke Baitul Mal untuk meminta bantuan bagi menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Inisiatif penyelesaian yang terakhir, iaitu yang kelima, ialah dengan menggunakan peguam. Mereka boleh melantik peguam bagi pihak mereka untuk bersuara. Peguam tersebut akan menjelaskan hak-hak yang tertentu bagi seseorang individu dan menjelaskan kepada mahkamah, dan mahkamah tersebut akan membuat keputusan berdasarkan fakta-fakta yang diberi dan mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Sekian itu saja inisiatif penyelesaian yang dikemukakan. Seterusnya,
Setiap permasalahan yang berlaku pasti meninggalkan kesan positif dan juga kesan negatif. Begitu juga dengan analisa kajian kes kita pada kali ini. Terdapat beberapa kesan positif dan negatif daripada peninggalan harta pusaka mu'alaf di Malaysia. Kesan positif yang dapat kita dapati hasil daripada kes-kes permasalahan yang berlaku dari kalangan mu'alaf ialah kita dapat memelihara harta pusaka orang Islam daripada dipelihara oleh orang bukan Islam, iaitu waris yang tidak beragama Islam ataupun keluarga kita yang tidak beragama Islam. Ini adalah bersandarkan daripada hadis Rasulullah. Sabda Rasulullah SAW mafhumnya seorang Muslim tidak boleh mewarisi pusaka orang kafir dan seorang kafir tidak boleh mewarisi pusaka seorang Muslim. Daripada hadis tersebut kita dapati bahawa harta pusaka seorang Muslim tidak boleh diwarisi oleh orang kafir. Jadi kesan positif yang kita dapat daripada permasalahan ini adalah kita dapat memelihara harta pusaka orang Muslim daripada dipelihara oleh orang kafir. Kesan positif seterusnya yang saya dapat daripada kes permasalahan yang berlaku dalam harta pusaka mu'alaf di Malaysia ialah ini dapat memberi kesedaran kepada semua umat Islam untuk mempelajari ilmu faraid dan juga untuk mendedahkan ilmu faraid kepada mu'allaf. Hal ini kerana kita dapat melihat daripada sabda Rasulullah SAW mafhumnya iaitu ta'allamul faraid wa'allimuhan nas fa innahu nisful ilma wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai' yunazza'u min ummati, iaitu pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada manusia kerana faraid adalah separuh daripada ilmu dan akan dilupakan. Faraidlah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Oleh itu, amatlah penting untuk kita sebagai umat Islam untuk memahami dan mengetahui tertib pengurusan harta pusaka Islam supaya kita tidak terambil harta yang sepatutnya dimiliki oleh waris dan juga demi menjaga objektif maqasid syariah. Seterusnya, kesan negatif yang saya dapati daripada permasalahan yang berlaku ialah yang pertama, ahli keluarga bukan Islam tidak dapat memiliki harta warisan. Yang kedua ialah dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan perselisihan faham antara ahli keluarga. Oleh itu, sangatlah penting untuk kita mengetahui dan memahami tertib pengurusan harta pusaka serta mengajarkannya dan mendedahkannya kepada mu'allaf. Oleh sekurang-kurangnya mereka dapat mengetahui tentang hibah ataupun wasiat dan mereka dapat memberikan sebagai contoh 1/3 daripada harta mereka kepada ahli keluarga mereka yang bukan beragama Islam. Yang terakhir sekali, saya ingin menerangkan tentang kesimpulan yang kita dapat berdasarkan kes ini. Kesimpulannya, pengurusan harta pusaka bukanlah ilmu yang susah untuk kita pelajari kerana ilmu ini sesuatu yang mudah yang sentiasa berlaku di sekeliling kita dan sentiasa ada di dalam kehidupan seharian kita. Ilmu pengurusan harta pusaka ini bukanlah tertumpu pada satu bahagian saja, ianya sangat meluas dan sangat penting untuk kita mempelajarinya. Begitu juga tertib dalam pengurusan harta pusaka ini bukanlah perkara yang boleh dibuat main dan bahkan kita perlu menitik berat dan memahami segala kaedah pembahagian harta pusaka ini kerana pelaksanaan pengurusan harta pusaka ini telah tertakluk di dalam Al-Quran dan juga hadis. Berdasarkan kes-kes kajian yang telah kita sampaikan sebelum ini, kita mendapati bahawa Islam sangatlah mementingkan kehormatan kepada kedua ibu bapa meskipun berlainan agama. Jadi, kesemua kes-kes tersebut menunjukkan bahawa
tanggungjawab nafkah kepada keluarga bukan Islam berterusan. Walaupun suami atau isteri atau sesiapa sahaja ahli keluarga mereka telah memeluk Islam. Oleh sebab itu, wujud hibah dan juga wasiat di dalam Islam untuk memudahkan mu'alaf, untuk memberi harta kepada keluarga mereka yang bukan Islam. Hibah dan wasiat ini adalah perkara yang sangat mudah untuk dilakukan. Jadi, rancanglah agihan harta pusaka untuk orang yang tersayang, asalkan ianya tidak melanggar hukum syarak. Namun, Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebaik-baik perancang dan mengetahui segala-galanya. Kepentingan memahami dan mengetahui tertib pengurusan harta pusaka Islam ini adalah demi menjaga objektif maqasid syariah dalam mempertahankan agama, nyawa, akal, harta dan keturunan waris yang masih hidup, di samping mengeratkan lagi silaturahim dalam keluarga, masyarakat dan juga negara. Ini terbukti bahawa berlainan agama bukanlah satu sebab untuk kita tidak menghormati antara satu sama lain. Walaupun salah seorang daripada ahli keluarga mereka telah pun memeluk Islam, tetapi tanggungjawab mereka terhadap kedua ibu bapa dan keluarga mereka tidak terbatas sama sekali. Mereka perlu meneruskan khidmat mereka kepada keluarga dan ibu bapa. Ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.